Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Dalam kita membicarakan Pimpinan Agung UMNO 2020 dan pastinya kita ingin melihat adakah UMNO hari ini berpijak di bumi yang nyata, dan medan PAU 2020 adalah penting untuk melihat suara akar umbi yang sudah dijelaskan sebelum ini adakah didengari, didebatkan dan dimuktamadkan keputusannya. Banyak perkara. Bukan satu perkara tetapi ada 2-3 perkara yang penting untuk diangkat suara akar umbi dalam PAU 2020. Begitu juga bagaimana UMNO menawarkan tawaran baru kepada rakyat Malaysia dalam pilihan raya umum ke-15. Ini mungkin merupakan PAU yang terakhir sebelum menjelangnya pilihan raya umum ke-15. Apakah tawaran dari sudut gagasan UMNO, dari sudut naratif UMNO dan juga perkara-perkara polisi dan juga dasar. Dan yang ketiga, bagaimana memperkukuhkan parti ini. Parti ini begitu lama, begitu dekat dengan rakyat dan juga ahlinya. Tetapi badai yang melanda pada 2018 seolah-olah tidak berakhir sehinggalah hari ini. Banyak perkara yang dipersetujui, dipertikaikan, diperdebatkan sama ada dilihat sebagai semakin kukuh, semakin lemah ataupun tidak bergerak langsung. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini. Datuk Seri Ahmad bin Maslan, Susah Agung UMNO bersama saya, orang kuat dalam PAU 2020, sibuk tetapi ada masa untuk bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nazri dan Astro Awani dan peminat Astro Awani. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya pada malam ini. Yap. Datuk Seri, sebagai permulaan, apa signifikan PAU 2020 bagi interpretasi Datuk Seri sendiri? Ya, ia menarik kerana dia mencipta satu sejarah tersendiri di mana untuk kali pertama sejak UMNO ini wujud 75 tahun yang lalu, tahun ini Jubli Intan UMNO. Ya. Pada 11 Mei nanti Jubli Intan UMNO. Dalam sepanjang tempoh itu tidak pernah kita mengadakan Perhimpunan Agung UMNO dengan kombinasi dua kaedah. Ya. Iaitu pertama kaedah bersemuka di Dewan Merdeka, Dewan Tun Husin, Dewan Tun Dr. Ismail, dan satu lagi secara maya di UMNO bahagian-bahagian. Jadi ini satu ciptaan sejarah yang tersendiri yang saya amat teruja selaku pengurusan parti yang menyediakan segalanya ini. Dari pihak sekretariat, adakah UMNO WTC sudah bersedia untuk menerima perwakilan dan juga berjumpa melalui secara maya? Kita sudah membuat rehearsal, raptai, 2-3 kali dah kita buat. Semalam pun kita buat. Hari ini juga kita buat. Hari ini kita buat rehearsal Webex. Ya. Ke seluruh 190 kawasan. Kita melihat bagaimana sistem itu boleh dilaksanakan. Dan semalam kita mengadakan raptai di Dewan Merdeka. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi juga turut hadir untuk meninjau persiapan. Yang menariknya, Haji Nazri, kita telah diberikan kelulusan, itu penting. Ya. Kita telah menghantar surat pada ROS menyatakan. Kemudian saya sendiri bertemu dengan pengarah Majlis Keselamatan Negara Wilayah. Saya sendiri bertemu dengan OCPD, Ibu Pejabat Polis Dang Wangi. Kebetulan hari ini hari polis. Ya. Dan mereka memberikan kebenaran untuk diadakan kombinasi secara bersemuka dan maya ini. Tetapi SOP mesti dituruti. Okey, itu yang penting. Maksudnya dalam norma baru ini UMNO juga memeluk norma baru dengan begitu ketat dan begitu jelas sekali. Memeluk dengan ketat. Maksudnya embrace the new norm. Datuk Seri, apa yang Datuk Seri ingin lihat dalam PAU 2020? Kerana ramai pemerhati politik, ahli UMNO yang berjuta ahlinya, jumlahnya, dan juga 3.3 juta. Betul. Dan rakan-rakan dalam komponen Barisan Nasional, dan pastinya parti yang didokong oleh BN iaitu Perikatan Nasional juga menunggu-nunggu keputusan besar yang akan dimuktamadkan oleh PAU 2020. Jadi adakah PAU 2020 ini satu medan yang paling penting yang Datuk Seri rasa perlu diambil peluang oleh perwakilan majlis tertinggi untuk menjelaskan perkara-perkara yang mungkin sudah dijelaskan tetapi ada perkara-perkara yang perlu dilihat semula ataupun dimuktamadkan dalam PAU 2020? Perhimpunan Agung UMNO setiap tahun adalah kemuncak kepada aktiviti dan juga program UMNO sepanjang tahun itu. Dan di situ tentunya ada pelbagai usul yang menarik perhatian, tentunya
usul 124 mesyuarat perwakilan bahagian di seluruh negara, 124 bahagian di seluruh negara yang tidak mahu diadakan kerjasama dengan PPBM. Saya ingin menjelaskan di sini, pada bulan 12, sekitar bulan 12, ada survei dibuat di dalam WhatsApp group ketua-ketua UMNO bahagian. Dan dia bukan sehari dua survei itu, 2-3 minggu survei itu diulang dan diulang. Sehari bertambah 3 bahagian. Ketua UMNO bahagian yang tidak bersetuju kerjasama dengan PPBM ini seramai 147. Kemudian pada 1, 2 dan 3 Januari diadakan mesyuarat perwakilan bahagian. Mesyuarat perwakilan bahagian ni, Haji, kita ada 760 mesyuarat tau. Kerana UMNO ni ada 4 peringkat. Wanita, pemuda, puteri dan bahagian. 4 darab 190. Satu bahagian tidak bermesyuarat kerana digantung Tanah Merah. Jadi 190 lagi bahagian bermesyuarat seluruh negara kecuali Sarawak tidak ada UMNO. Setiap satu mesyuarat itu ada ratusan orang yang hadir. Bayangkan 760 mesyuarat, ada ratusan orang hadir setiap mesyuarat. Kita kali berapa? Alhamdulillah tidak ada kluster UMNO, tidak ada kluster mesyuarat. Daripada mesyuarat 190 bahagian, 124 bahagian menyatakan usul di hadapan akar umbi mereka menolak kerjasama dengan PPBM. Ini yang berlaku dalam UMNO pada Januari yang lepas. Jadi adakah akan dimuktamadkan secara prinsipnya dalam PAU 2020 untuk memuktamadkan bahawa tiada kerjasama dengan PPBM untuk pilihan raya umum ke-15? Ataupun sepatutnya dah selesai dah benda ni? Perkara ini kiranya sudah selesai. Macam mana kita nak merombak kembali mesyuarat-mesyuarat itu? Tidak mungkin. Ya. Sebab usul tersebut bukan usul dalam bilik yang kecil, dia dalam dewan yang besar yang dihadiri oleh ramai, yang dibentang di hadapan perwakilan 124 bahagian itu. Sebenarnya lebih daripada 124, ada juga yang tidak mahu menyatakan sebagai usul, tapi bahagian itu juga menyatakan tidak mahu bekerjasama. Perkara pokok di sini orang bertanya, kenapa tak mahu kerjasama? Itu yang menjadi persoalan di kalangan rakyat dan juga pemerhati politik. Ini kalau kita nak bincangkan sampai ke subuh tak habis ni, Haji Nazri. Betul. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa lebih kepada masalah di kawasan masing-masing. Sebagai contoh, ada 15 kerusi yang pemimpin UMNO diangkat dan dinobatkan menjadi ahli parlimen di 15 kawasan. Tetapi setelah menjadi ahli parlimen, mereka berpindah parti ke PPBM. Bagaimanakah UMNO di tempat itu ingin bekerjasama dengan PPBM kawasan itu? Ya? Kerana mereka yang memenangkan 15 ahli parlimen itu untuk menjadi ahli parlimen atas tiket UMNO dan Barisan Nasional, kemudian mereka berpindah parti. Jadi tentulah ada luka-luka, luka-luka mengalir darahnya walaupun dibaluti. Selain daripada itu, ada pertandingan di bahagian misalnya. Ketua bahagian UMNO sekarang ni menang. Lepas itu yang kalah tu, dia masuk PPBM dan jadi ketua PPBM di kawasan itu. Jadi perkara begini ada wujud merata tempat. Di Sabah selepas PRN misalnya, adalah isu-isu ketika PRN misalnya. Jadi hal-hal ini tidak boleh kita nafikan, ia berlaku. Dia tidak ada kaitan dengan kluster mahkamah ke apa ke. Ini adalah masalah praktikal yang berlaku di lapangan. Okey, Datuk Seri, ada juga pandangan di kalangan ahli UMNO sendiri menganggap UMNO ni lebih vokal terhadap kerajaan Perikatan Nasional berbanding mereka berinteraksi atau membuat kenyataan dengan pembangkang sekarang, iaitu Pakatan Harapan dan juga rakan-rakan mereka. Sedangkan UMNO ahlinya, pimpinan utama, pimpinan kanan bersama dalam Kabinet Perikatan Nasional. Jadi, adakah itu tidak talam dua muka yang dikatakan UMNO mengambil kesempatan, ada di dalam Kabinet, ada di dalam JLC kerajaan, dalam masa yang sama begitu keras menentang polisi dan dasar kerajaan dan ingin memutuskan terus. Kenapa tidak keluar sekarang? Kenapa nak menunggu pilihan raya 15? Talam dua muka, ya Haji Nazri. Wah, dia begini, tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini yang mana
komponen parti utama kerajaan campuran itu, penjawat utama parti utama itu tiada jawatan dalam kerajaan. Hanya di Malaysia. Cuba Haji Nazri bayangkan negara-negara lain. Malaysia ini kerajaan campuran. Katakan begitu ya. Ya, kerajaan campuran. Ya. PN, BN, GPS, GRS, itu kerajaan campuran Malaysia ini. Yang komponen utama dalam kerajaan campuran itu Parti UMNO, BN. Tetapi penjawat utama, parti utama itu tidak ada jawatan. Kalau nak tuduh kami gila jawatan, tidak benarlah. Jadi kalau tadi Haji Nazri sebut, jika kita sebahagian kerajaan, pemimpin kanan, presiden tiada jawatan, timbalan tiada jawatan, dua naib presiden tiada jawatan, bendahari tiada, ketua muda tiada, ketua puteri tiada, adalah mereka yang top mendapat undi dalam MKT, juga tidak ada jawatan. Jadi kami tidaklah ingin mengungkit-ungkit perkara ini sebab kami bukan gila jawatan. Tetapi dari segi logik politik, tidak pernah berlaku di mana-mana kerajaan campuran dalam dunia ini kecuali di Malaysia. Jadi dari aspek itu dikatakan mereka yang menentang Perikatan Nasional dan tidak ingin terus menjalankan hubungan ini adalah dari sekelompok pimpinan utama Presiden. Ia adalah apa yang dipanggil sebagai selective political prosecution. Malam ini saya menimbulkan perkara yang akan mencetuskan macam-macam lah selepas ini. Tak apa, biar kita berterus terang ni. Sebagai contoh, ada 41 kes penyitaan, ada 80 kes compound. Itu sudah ada 121 kluster mahkamah, bukan? Saya termasuk yang 80 salah seorang, ya. Compound. Mereka menerima cek 1MDB, ada yang terima RM50,000 di compound 50 kali ganda. Logik atau tidak, kena bayar 2.5 million. Dapat 50,000 sahaja, digandakan 50 kali ganda. Tidak ada undang-undang sezalim itu dalam dunia ini. Ada UMNO bahagian dapat 100,000 di compound 25 kali ganda. Saya rasa tak ada dalam dunia undang-undang sezalim itu. Kena bayar 2.5 million contohnya. Maka saya bersama dengan teman-teman 33 pihak minta apa yang dipanggil sebagai semakan kehakiman, judicial review, membawa SPRM ke mahkamah. Ya. Dan suara yang paling lantang dalam grup itu saya dan juga Tan Sri Syahril Samad. Maka pada 31 Disember 2019, muka depan berita harian, Latifah Koya menyebut, KP SPRM pada ketika itu, ada mereka yang degil menerima wang 1MDB akan dihadap ke mahkamah. 2-3 minggu lepas itu, saya dan Tan Sri Syahril dihadap ke mahkamah. Kami dianggap yang degil. Walhal 80 orang itu tidak ada satu pun yang bayar compound, kenapa tak dibawa 80 sekali? Ya. Ini yang dipanggil sebagai selective political prosecution, iaitu pendakwaan politik berpilih yang berlaku terhadap pemimpin-pemimpin UMNO, bukan seorang dua, bukan hanya presiden dan bosku, tapi 41 dan 80 entiti. 121 entiti itu bukan sedikit, begitu banyak. Ia adalah kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan PH yang dikepalai oleh Tun Mahathir, yang terlibat oleh Tommy Thomas. Saya boleh menyatakan sedemikian di khalayak yang menonton ini, itulah yang berlaku. Kalau nak kata kluster mahkamah, kita ada satu prinsip yang diterima pakai dalam dunia, innocent until proven guilty. Bukan begitu? Orang itu tidak bersalah sehingga benar-benar didapati bersalah dalam konteks jenayah beyond reasonable doubt. Itu prinsip yang diterima pakai di seluruh dunia. Dalam konteks Malaysia, mahkamah ada 4 lapisan. Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi. Jika didapati bersalah, Mahkamah Tinggi boleh merayu. Mahkamah Rayuan ada 3 hakim. Dibawa ke Mahkamah Persekutuan sehingga 7 hakim. Ya. Sehingga selesai proses itu, barulah boleh menuduh seseorang itu bersalah, bukan? Jadi, apa yang berlaku pada Presiden UMNO, belum pun diminta membela diri untuk kesnya,
belum lagi didapati apa-apa, apa yang terjadi pada Bos Cook. Walaupun kes SRC telah selesai, tetapi belum selesai Mahkamah Rayuan, belum selesai Mahkamah Persekutuan. Pemimpin-pemimpin UMNO ini mengalami dua proses begitu. Proses pertama, untuk menjatuhkan UMNO ini, pemimpin-pemimpinnya dihadap ke mahkamah. Proses kedua, untuk melemahkan UMNO ini, pemimpin-pemimpin utamanya tidak diberi jawatan dalam kerajaan. Adakah Datuk Seri merasakan ini sepatutnya sudah disedari oleh... Minum dulu, silakan. Haji. Disedari oleh kepimpinan utama UMNO ketika bersetuju untuk mendokongi PBBM yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Apa yang berlaku pada hari itu? Masih ingat lagi, kami beramai-ramai naik bas menuju ke Istana Negara. Haji Nazri ingat, ada yang naik bas bumbung terbuka. Kami naik bas persiarannya, bas double decker, ya. Apa yang kita ketika menghadap Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, kami UMNO dan Barisan Nasional dan PAS menyatakan bahawa kami ingin Parlimen dibubarkan pada ketika itu. Tetapi akhirnya yang menyokong Dr. Mahathir tak cukup angka, yang menyokong Anwar Ibrahim tak cukup angka, dan yang menyokong Parlimen dibubarkan tidak cukup angka. Maka dibawa lagi ke meja perundingan, akhirnya dipilihlah Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dan kami tidak meletakkan apa-apa syarat kepada Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu. Dan oleh kerana tiada apa-apa syarat, Tan Sri Muhyiddin memilihlah anggota kabinetnya atas nasihat-nasihat tertentu. Apa yang sudah berlaku, berlakulah. Jadi kalau kita nak flashback pada bulan hujung Februari, awal Mac tahun 2020, itulah yang berlaku dan dia masih segar dalam ingatan saya. Kalau Haji Nazri sebut tadi kenapa kami vokal, antaranya saya lah. Sebagai contoh, apa yang saya tiba-tiba vokal dalam masa sejak Januari, Februari, Mac. Saya bertanya kenapa sidang parlimen tidak boleh diadakan. Itu. Kalau itu nak dianggap vokal, maka vokal lah. Kerana pada saya tidak ada sebab lagi untuk sidang parlimen tidak diadakan. Kami dah divaksin. Pada hari Isnin ini, saya akan diberi dos yang kedua. Majoriti ahli parlimen sudah divaksin. Kemudian apabila saya menulis surat yang sulit tapi tersebar, saya dianggap derhaka. Kemudian batu yang bekat di belakang saya yang dianggap derhaka itu terangkat. Siapa yang mengangkatnya? Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Apabila Baginda bertitah, Parlimen boleh diadakan sidang walaupun ketika darurat. Walaupun demikian, masih lagi tak diadakan sidang. Lantas ada kenyataan bahawa 100 ahli Parlimen umurnya 60 tahun ke atas. Akan ada risiko. Saya nak beritahu bahawa ahli parlimen sekarang 220, meninggal 2 orang bukan, kalau tidak 222. Apabila disebut 100 berumur 60 tahun ke atas, bermakna 120 berumur 60 tahun ke bawah. Termasuk saya, hampir 54 lebih, 30 April 55. Ya. Termasuk dalam kumpulan 60 tahun ke bawah. Ada 120 orang, Haji Nazri. 120 orang. Kemudian Haji nak tahu berapa quorum parlimen? 26 orang aja. Dengan ada dah dicucuk vaksin, ya. Kemudian dengan ada skrin apa semua. Lepas itu semua kaki tangan parlimen di swab test. Apa lagi yang nak ditakutkan untuk sidang parlimen ini? Dengan ada 112 dah. Ya, apabila 109 campur 3 lagi yang menyokong dah 112. Nak risau apa lagi? Adakan sidang parlimen. Bila masa 28 hari notis ni? Kenapa perlu 28 hari notis? Sebab kita kena hantar soalan. Ya. Kementerian kena sedia jawapan, itu sebab 28 hari notis. Status muafakat nasional.
Ya. ketika pelancaran 2019. Seolah-olah inilah satu gabungan yang akan menjadi satu gabungan yang paling ideal untuk mendapat majoriti di Parlimen kalau pilihan raya akan diadakan ketika itu. Tetapi selepas Perikatan Nasional meneruskan kerajaan ini dan PAS termasuk UMNO berada dalam gabungan ini, seolah-olah muafakat nasional ini semakin longgar dan perbalahan mula timbul. Jadi adakah PAU 2020 akan menjelaskan sekali lagi pendirian UMNO dengan PAS sama ada dinamiknya berbentuk yang mungkin tidak sama dengan apa yang ada sekarang ataupun bagaimana bergerak menuju pilihan raya umum ke-15? Muafakat nasional kita akan perkukuhkan. Saya setiausaha bersama Muafakat Nasional bersama Datuk Taqiyuddin, Setiausaha Agung PAS, dan kami mengadakan mesyuarat. Banyak kali dah mengadakan mesyuarat, termasuk baru-baru ni ada 2 kali siri dalam masa 2 minggu. Selepas 2 minggu tu ada lagi. Sepatutnya minggu ini ada, tapi oleh kerana kesibukan Perhimpunan Agung UMNO, maka kita tangguh mesyuarat minggu ini ke tarikh yang lain. Ini jawatankuasa pemandu, kita panggil jawatankuasa pemandu, jawatankuasa perunding Muafakat Nasional, 12 daripada kepimpinan utama UMNO, 12 kepimpinan utama PAS. Di dalam itu kita berbincang secara terbuka. Ya. Segala persoalan kita rungkai dan akhirnya kita membuat keputusan Muafakat Nasional mesti diperkukuhkan dan hubungan UMNO dan PAS mesti diteruskan. Jadi apabila kita sebut 124 usul menyatakan bahawa kita ingin tamatkan hubungan dengan PPBM, usul kedua terbanyak ialah usul mengukuhkan muafakat nasional. Jadi tentunya kita akan menyatakan ini. Kita juga jemput Presiden dan Timbalan Presiden PAS dalam Perhimpunan Agung. Mereka menyatakan kesediaan untuk hadir pada hari Ahad. Pada hari Sabtu, Ketua Muslimat, Ketua Pemuda PAS, Amirah juga menyatakan kesediaan hadir untuk Perhimpunan Agung Wanita Pemuda Puteri. Ini menunjukkan satu optik politik yang cukup menggembirakan dalam penyatuan umat Malaysia. 14 hari bulan 9 tahun 2019, kita meterai piagam Muafakat Nasional. Pada ketika itu, PPBM bersama DAP, bersama PKR dalam PH bukan? Saya berada di pentas-pentas seluruh kampung yang menjemput berpuluh-puluh, saya lupa bilangan, malam-malam pergi berceramah. Sekejap pemimpin PAS sebelum saya, kadang-kadang saya selepas pemimpin PAS di merata tempat menyatakan bahawa inilah satu penyatuan ummah yang ditunggu-tunggu selepas 60 tahun lebih kita berbalah sama sendiri, maka kita berpadu. Bererti penyatuan umat Muafakat Nasional ini wujud sebelum PAS bersama dengan parti PN. Okey, Datuk Seri, semalam ada perjumpaan Presiden dengan pengurusi penasihat UMNO dan Tengku Razali Hamzah, dan kenyataan itu dimuatkan dalam laman sosial bosku dan juga Presiden termasuk Tengku Razali. Ya. Antara perkara yang dibincangkan berkaitan dengan Muafakat Nasional dititipkan pandangan tersebut iaitu mengikut situasi semasa. Dan kita tahu Tengku Razali begitu vokal dengan PAS sampai mengeluarkan perkataan yang mungkin kurang senang oleh pimpinan PAS apabila melihat situasi PAS dalam Perikatan Nasional dan juga PAS di Kelantan. Jadi adakah ini juga akan menjadi perdebatan di kalangan perwakilan dan melihat Muafakat Nasional mengikut situasi semasa? Ya, begini, Tengku Razali dia orang lama dalam politik. Beliau adalah ahli parlimen yang paling lama pada saat dan ketika ini di Dewan Rakyat. Lebih lama daripada Lim Kit Siang, lebih lama daripada Tun Mahathir, lebih lama daripada Datuk Najib. Paling lama dalam Dewan Rakyat itu ialah Tengku Razali Hamzah. Beliau berhak untuk memberikan pandangan peribadi beliau mengenai hubungan dan pandangannya terhadap parti PAS. Tetapi pada saat dan ketika ini kami Jawatankuasa Pemandu dan juga pimpinan utama UMNO melihat Muafakat Nasional itu kita teruskan. Dan satu perkara yang menarik nanti ialah apabila Perhimpunan Agung UMNO, Tengku Razali, Datuk Najib, ya, Presiden-Presiden parti komponen dan juga Presiden PAS akan berada di atas pentas yang sama. Itu satu perkara yang menarik.
Banyak perkara yang nak kami congkilkan daripada Siswa Agong UMNO tapi masa tidak mengizinkan. Boleh jemput boleh lain kali, Haji Datuk Nazri. Seri kena datang lagi ke Sarawak ini. Kami memang berkampung di sini. Walaupun selepas ataupun sebelum PAU 2020 kami akan menyediakan platform untuk Datuk Seri berbicara dengan saya. Itu saja agenda awal ni para pimpinan Agong UMNO 2020. Terus bersama kami dalam agenda awal ni dan juga buletin awal ni. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.